Menegakkan kebenaran di sebalik fitnah dan pembohongan. Itu yang dicari sampai ke lubang cacing. Wartawan Karam Sinwalia berhubung perancangan cukup rapi, Ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh memurtablikkan fakta mengenai kilang kimia Linus di Gebeng, Kuantan. Segala-galanya terbongkar melalui pendedahan dua saintis nuklear negara termasuk seorang ahli Parlimen PAS. Ikuti laporan ini. Inilah respon yang diidamkan Ahli Parlimen PKR Kuantan Fuziah Saleh yang bermain dengan emosi penduduk Kuantan berhubung pembinaan kilang kimia Linus. Fakta dan maklumat sah diputar belikkan Fuziah untuk menakutkan warga Kuantan atas faktor kejahilan mereka memahami isu sinaran radiasi yang sebenarnya adalah jenis semula jadi dan langsung tidak berbahaya. Atas kesedaran itu, dua saintis nuklear dan salah seorangnya yang juga Ahli Parlimen PAS Hulu Langat tampil ke TV3 untuk menceritakan hal sebenar. Pada saya, adanya risiko bukan alasan untuk mengharamkan satu perkara. Risiko mesti berpadanan dengan manfaatnya. Ini persoalan yang seterusnya. Jadi risiko yang ada pada aras yang terlibat dengan dos sinaran pada aktiviti seperti Linus itu terlalu rendah untuk atas prinsip apa pun untuk mengharamkannya. Yang tidak masuk akal, kilang kimia Linus dituduh Fuziah loji nuklear. Mereka menakutkan orang ramai, mengatakan bahawa Linus ini loji nuklear ke loji. Sedangkan dia hanya memproses bahan tabi'i, iaitu nadir bumi daripada Mount Way yang lebih rendah daripada kalau kita main lombong biji. Lebih rendah dari segi radiasinya. Bukan setakat itu, pakar antarabangsa serta agensi kerajaan yang memantau serta mengawal pembinaan serta operasi kilang Linus dikecam Fuziah sebagai tidak mempunyai kredibiliti. Yang membawa isu ini PKR. Jadi saya bersabar lama dan saya pernah mendapat warning daripada penerangan PAS mengatakan, Wabi jangan buat komen apa-apa. Saya terima. Saya tidak bercakap. Tapi tidak adil. Mereka buat komen setiap keluaran harakah dengan bahasa yang kita kurang senang lah. Adakah Linus itu sebagai loji nuklear? Pernah Dr. Tamiji nampak? Sebagai loji radiation lah, loji apa semua macam-macam. Dia speed lah. Dia speed. Saya pun malu, saya rempas juga. Jadi akhirnya saya buat keputusan, saya sebagai saintis, nuklear saintis, saya datang ini. Apa nak dia orang nak katalah. Tambah beliau, penduduk Kuantan tidak perlu takut dengan kewujudan kilang kimia Linus. Jadi benda-benda macam tu tuduhan yang not scientific. Tidak ada tidak akademik langsung tuduhan-tuduhan yang macam itulah. Maknanya sekali saya nak peringat pada masyarakat, pada rakyat, tidak perlu takut. Mereka boleh sendiri nanti melihat sendiri, masuk ke Linus, melihat apa saja apa yang dibina, apakah future-nya, apakah kemudahan-kemudahan yang ada untuk menjaga keselamatan pekerja dan juga orang awam. Isu ini tak ada kaitan dengan bahaya sinaran. Aras bahaya sinarannya terlalu rendah, setara dengan alam sekitar, setara dengan yang sedia ada di alam sekitar kalau mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada di negara ini pun, yang juga memenuhi standard atau piawai antarabangsa. Ditanya jika tidak bahaya, mengapa penduduk ditipu dan disajikan maklumat palsu? Isu ini isu yang pada saya telah dimanipulasikan untuk kepentingan tertentu. Jadi dalam banyak keadaan, data-data yang dikemukakan itu tak dapat dipertahankan sebenarnya dari sisi saintifik. Jadi cuma dispinkan. Beliau turut melahirkan rasa kesalnya jika kerajaan menunduk kepada desakan pihak tertentu untuk menghentikan operasi kilang kimia Linus. Jadi saya rasa sedihlah kalau kita negara ini membuat satu keputusan yang sangat besar, genting kepada kepentingan negara berdasarkan kepada emosi, berdasarkan propaganda dan tidak berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada kepakaran yang sedia ada dalam negara ini sebenarnya. Dr. Cik Rosli turut mengakui kepada saya kilang kimia Linus adalah selamat. Setelah saya melihat dari segi infrastrukturnya, dari segi bahan yang dibawa, saya sendiri mantau, monitor, Linus selamat. Dengan apa ni kaedah-kaedah yang akan digunakan dan dengan bantuan daripada agensi nuklear kata akan mantau, EALB akan mantau dan sebagainya dan juga environment.
Profesor Ahmad Termizi pula menyangkal pembohongan Fuzia bahawa kilang Liners terbabit tidak dapat beroperasi di Australia kerana tidak dilesengkan kerajaan negara itu. Liners juga dapat lesen untuk melakukan proses ini di Australia, tapi kos tinggi. Jadi pertimbangan di sini adalah pertimbangan ekonomi, pertimbangan keperkesanan cost effectiveness. Jadi mereka memilih di Malaysia kerana Malaysia mempunyai infrastruktur yang baik dan kos pengeluaran per unit pengeluaran yang boleh bersaing di pasaran dunia. Jadi kita dipilih dalam konteks itu. Dan di sini pada pandangan saya satu peluang win-win situation, sama-sama beruntung. Pendek kata, kedua-dua pakar sains nuklear ini bersetuju kilang kimia Liners adalah selamat untuk beroperasi selain bakal membawa pertumbuhan sektor ekonomi di Pahang ibarat daripada segenggam jadi segantang. Karam Singh Walia, TV3.